Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Ogos bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Tipu pakej Haji Furada, pengarah agensi pelancongan mengaku tidak bersalah. Juga hasrat ke majlis tahlil tidak kesampaian. Seorang pengarah syarikat agensi pelancongan didakwa di Mahkamah Session hari ini atas pertuduhan mengiklankan perkhidmatan pakej Haji Furada tanpa lesen pengelola jemaah haji yang sah daripada Lembaga Tabung Haji Mei lepas. Agus Rizal Mat Ali, 50 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Agus yang juga pengarah syarikat UC Travel Sdn Bhd dituduh memuat naik di media sosial Facebook milik syarikat itu bahawa dia boleh menjalankan atau membuat transaksi perniagaan sebagai pengelola perjalanan haji ke Tanah Suci. Perbuatan itu bagi tujuan menunaikan haji sedangkan syarikat tersebut tidak mempunyai lesen pengelola jemaah haji secara sah daripada Lembaga Tabung Haji. Agus Rizal didakwa melakukan perbuatan itu di pejabatnya di Platinum Walk, Jalan Langkawi 2, Danau Kota 9 Mei lepas. Pertuduhan mengikut Seksyen 27 Fasal 1(B) Akta Tabung Haji 1995 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 27 Fasal 2 Akta sama yang membawa hukuman denda maksimum RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi setahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin selain menetapkan 8 September ini untuk sebutan semula kes. Pada 2 Ogos lepas, media melaporkan sebanyak 132 laporan polis berhubung kes penipuan pakej menunaikan ibadah haji dan umrah menggunakan visa Furada direkodkan setakat 31 Julai lalu membabitkan kerugian lebih 5.6 juta ringgit. Visa Furada ialah visa yang diuruskan sendiri dan dilaporkan dikeluarkan oleh Arab Saudi tanpa membabitkan jumlah kuota yang diperoleh TH. Ajaran sesat Hadi Minallah dilapor tidak lagi menjalankan kegiatan di premis yang beralamat di lokasi sekitar Kuala Lumpur seperti ditularkan. Perkara itu disahkan bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi ketika dihubungi Berita Al-Hijrah siang tadi. Alamat yang tular itu sebelum ini didapati tidak lengkap dan lokasi dinyatakan adalah di sebuah kondominium di Setapak. Jawi bagaimanapun akan terus melaksanakan pemantauan dan amat mengalu-alukan aduan berterusan daripada masyarakat jika mendapati kegiatan penyebaran ajaran tersebut di mana-mana premis di wilayah-wilayah persekutuan agar dapat dibenteras. Sebelum ini tular kumpulan ajaran Hadi Minallah yang berasal dari negara jiran dikesan berlaku di beberapa negeri dan aktif menyebarkan dakwah sesat mereka melalui YouTube. Lelaki yang mendakwa sebagai pengasas ajaran itu mengaku tiada agama dan menyebarkan fahaman makrifat sesat Nur Muhammad serta pluralisme agama yang mendakwa Tuhan tidak melihat kepada agama selain turut menolak hadis. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata, Jawi sedang giat menjalankan siasatan berhubung penyebaran ajaran sesat Hadi Minallah sebelum sebarang tindakan diambil. Hadi Minallah, kita apabila kita dah dapat maklumat berkenaan dengan alamat di situ, maka saya terus menghubungi pihak Jabatan Agama Islam Jawi kerana letak alamat itu alamat di bawah wilayah. Maka Jawi kami sedang mengambil untuk berjalanan tindakan proses. InsyaAllah kita yakin dan percaya pihak Jawi selalunya macam tu kerana kita pihak JAKIM hanyalah untuk menjadi penyelaras saja negeri. Kerana kuasa untuk nak menangkap ataupun nak mendakwa ini ialah terletak di bidang pihak berkuasa agama di negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Multaqa Murabbi Ummah MMU peringkat negeri Sarawak tahun 2022 di Masjid Darul Hana Kuching petang tadi.
Perjalanan dua sahabat menuju ke majlis tahlil berakhir tragedi apabila seorang daripada mereka maut dalam kemalangan melibatkan dua buah motosikal di kilometer 5 dekat Jalan Pulau Sekati, Kuala Terengganu, kira-kira jam 8.50 malam tadi. Muhammad Hakmar Hakim Hamizi, 17, yang membonceng motosikal Yamaha 125Z ditunggangi rakannya, maut di lokasi kejadian akibat cedera anggota badan. Dalam kejadian itu, mangsa dari arah Bukit Jong menghala losong membonceng motosikal untuk ke majlis tahlil arwah nenek rakannya. Setiba di lokasi kejadian, motosikal dinaiki mangsa dipercayai gagal mengelak sebuah motosikal Modernas Kris yang ditunggangi Roma Man, 57 tahun, sebelum melanggarnya dari arah belakang. Akibat perempuan itu, mangsa dan rakannya tercampak ke tengah pembahagi jalan manakala wanita tersebut terheret ke tengah jalan. Rakan mangsa dan wanita berkenaan mengalami kecederaan manakala Muhammad Hakmar Hakim disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Asisten Komisioner Abdul Rahim Maddin ketika dihubungi Berita Al-Hijrah mengesahkan kejadian. Katanya mayat Muhammad Hakmar Hakim dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ untuk tindakan lanjut, manakala mereka yang cedera dihantar ke hospital yang sama untuk rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beberapa pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melur di Ketereh cedera selepas tangki air sekolah itu pecah dan menimpa laluan pejalan kaki. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam hantaran di Facebooknya berkata, kesemua pelajar terbabit telah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Tambah Datuk Dr. Razi, susulan insiden itu, beliau telah mengarahkan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan melaksanakan kerja pembaikan dan penyelenggaraan tangki air di sekolah tersebut dalam kadar segera. Ia bagi memastikan fasiliti dan infrastruktur sekolah berkenaan sentiasa berada dalam keadaan baik serta selamat untuk kegunaan warga sekolah. Seorang lelaki yang dipercayai meletakkan vape pada mulut seorang bayi dalam kejadian di sebuah restoran di Bandar Baru Uda baru-baru ini ditahan polis pada pukul 12.45 tengah hari tadi. Tangkapan dibuat selepas pihaknya menerima laporan polis oleh ibu kepada bayi perempuan berusia 7 bulan itu pada 6 Ogos lepas yang turut menjelaskan bahawa lelaki terbabit adalah kenalan adik perempuannya. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara JBU ACP Rupiah Abdul Wahid berkata pihaknya membuka kertas siasatan dan permohonan reman terhadap lelaki berusia 32 tahun itu akan dibuat esok bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Rupiah berkata kes disiasat mengikut Seksyen 31 Fasal 1(a) Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Terdahulu, video berdurasi 17 saat memaparkan seorang lelaki meletakkan vape yang tidak berfungsi pada mulut bayi yang sedang dipangkunya dengan niat bergurau, tular di media sosial serta mendapat kecaman serta reaksi daripada pelbagai pihak. Menurut pengadu, ketika kejadian, beliau bersama mangsa yakni bayinya, adik perempuan dan lelaki terbabit sedang berada di kedai makan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa bangga terhadap usaha kerajaan dalam memelihara kesihatan generasi akan datang menerusi pembentangan Rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 di Parlimen baru-baru ini. Secara peribadi, baginda bertitah perkara itu adalah satu usaha yang cukup murni dan berharap seluruh rakyat Malaysia memberi sokongan dan dukungan supaya rang undang-undang itu dapat dikaji dan diteliti. Kita perlu menegaskan iaitu perlu mendidik anak-anak muda kita untuk mengadakan satu kesihatan yang paling terbaik. Amalan-amalan yang baik perlu kita teraskan
supaya perkara-perkara yang boleh menjejaskan kesihatan ini dapat kita kurangkan. Yang lebih penting dapat kurangkan perbelanjaan kerajaan di hospital-hospital di negara kita ini. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan Kompleks Institut Kesihatan Negara NIH di Setia Alam hari ini. Turut berangkat ke majlis itu Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan majlis turut dihadiri Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Obakar dan isteri Nori Abdullah. Pada 2 Ogos lepas, Dewan Rakyat meluluskan usul supaya rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 yang meletakkan sasaran untuk melahirkan generasi penamat GEG bagi merokok menjelang tahun 2040 dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen. Peruntukan larangan bertukar parti melalui rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 tidak terpakai kepada ahli Dewan Negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika membentangkan rang undang-undang itu di Dewan Negara hari ini berkata perkara itu dipersetujui oleh Jawatankuasa Pilihan Khas setelah mempertimbangkan beberapa pandangan. Jelas beliau, peruntukan larangan bertukar parti pada peringkat ini tidak terpakai ke atas ahli Dewan Negara dengan mengambil kira beberapa aspek penting isu perundangan di peringkat negeri selain memerlukan perundingan dan perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong untuk ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri sekali lagi mengulangi komitmen bahawa penggubalan rang undang-undang itu bertujuan memastikan kestabilan politik dan mengelakkan negara terus berdepan dengan krisis politik yang tiada kesudahan. Pindaan undang-undang ini juga untuk memberikan mesej yang jelas kepada setiap ahli Dewan Rakyat supaya berpegang pada prinsip parti yang diwakili untuk melindungi mandat rakyat yang telah memberi undi serta kepercayaan yang tinggi kepada ahli Dewan Rakyat ketika proses pilihan raya. Selain daripada itu, saya yakin undang-undang ini juga mampu menghentikan tindakan mana-mana pihak yang dipilih dan dilantik daripada bertukar parti tanpa sebab kukuh atau alasan munasabah, sekaligus memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa panjang. Rang undang-undang ini merupakan satu sejarah besar negara kerana ia dihasilkan melalui perundingan dan perbincangan di antara kedua-dua belah pihak iaitu kerajaan dan pembangkang. Pada 28 Julai lepas, Dewan Rakyat meluluskan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti atau lebih sinonim dengan istilah lompat parti dengan mendapat sokongan lebih 2/3 ahli Dewan. Penggodam Telegram sasar individu buta IT. Alhamdulillah bertemu kembali. Akaun Telegram antara aplikasi yang mudah digodam oleh pihak tidak bertanggungjawab dan mereka sering menjadikan individu yang tidak celik IT sebagai sasaran. Ketua Bahagian Keselamatan Cyber dan Konvergensi Maklumat Institut Teknologi Malaysia Universiti Kuala Lumpur, Dr. Syafiza Muhammad Sharif berkata, rata-rata mangsa tidak menyedari akaun mereka yang digunakan untuk aktiviti jenayah cyber memandangkan ia digodam oleh mereka yang profesional. Kita dapati bahawa Telegram ni dia ada satu vulnerability di mana dia punya kaedah untuk sign in adalah melalui kod yang dia hantar melalui text message. Ni salah satu vulnerability lah yang didapati. Kerana bila dia hantar menggunakan text message ini sebenarnya boleh di hack, by hackers, dengan spoofing user punya phone number. So bila dia spoof ni maknanya dia menukar phone number dia kepada phone number victim dia. Dia akan mendapat text message tersebut, kod untuk login. So jadi bila dia dapat login, kod login tersebut, maka dia boleh login lah sebagai user tersebut. Kaedah lain yang digunakan penggodam seperti menghantar pautan-pautan lama web atau aplikasi yang mengandungi virus komputer dikenali sebagai spyware, trojan serta malware untuk dimuat naik mangsa.
Jika pengguna terpedaya, penggodam boleh mendapatkan segala maklumat peribadi mangsa dengan sekelip mata. Lebih teruk, data-data yang dicuri akan dijual kepada pihak ketiga dan di pasaran gelap. Sehubungan itu, Dr. Syafiza berkongsi beberapa tips mudah untuk mengelak akaun Telegram daripada digodam. So, jadi kita kena halang orang daripada boleh melihat phone number kita. Sebab bila dia tahu phone number kita, maka mudahlah untuk dia buat spoofing. So, jadi kita kena buat setting lah. Di privacy setting, kita kena setkan supaya phone number kita tak boleh dilihat oleh orang lain. Kita nak auto download. Sebab kita malas kan nak tunggu, nak download satu-satu. Kita nak, bila kita buka je, kita boleh terus baca semua. Ini pun kalau boleh jangan buat. Jangan terus auto download ke dalam phone kita atau kepada auto download ke dalam Telegram akaun kita lah. Supaya kita tak perlu kita tak, satu storage, satu lagi supaya dia tak mudah diakses oleh orang yang tak sepatutnya. Selain itu, orang ramai perlu menetapkan akaun Telegram masing-masing supaya akaun tersebut hanya boleh berkomunikasi bersama kenalan sahaja. Justru beliau berharap agar orang ramai lebih cakna dan tidak meletakkan semua maklumat peribadi di aplikasi-aplikasi yang berada di pasaran. Penduduk di 188 kawasan di daerah Hulu Selangor yang mengalami gangguan bekalan air berjadual berharap menerima semula bekalan air bersih bermula Khamis ini seperti yang dijadualkan. Tinjauan di Bandar Tasik Puteri Rawang siang tadi mendapati rutin harian penduduk berjalan seperti biasa, termasuklah aktiviti perniagaan dengan bertahan dengan simpanan air sedia ada. Untuk sementara kita ada stok lagi dekat rumah, jadi tak ada masalah lah. Kalau untuk Bandar Tasik Puteri ini, kalau perancangan saya berniaga tak adalah tutup awal pasal saya tak guna sangat dengan air ni. Kita hanya cuma basuh-basuh untuk basuh tangan ke dengan dia punya balang-balang sikit je. Sementara itu, amaran yang diberikan lebih awal memberi masa kepada penduduk untuk menyimpan bekalan selama 3 hari. Bagaimanapun, ia tetap digunakan secara berhemah. Kita kena standby tong air semua dan juga botol-botol semua untuk harian lah, kegunaan harian. Okey. Berapa lama dia bagi tahu pasal air tak ada? Dalam surat tu dia cakap dalam 3 hari, daripada 9 sampai ke 11 hari bulan. Jadi saya harap mencukupilah apa yang saya simpan ni. Okey, persiapan abang macam mana? Persiapan tu orang kata agak kelang kabut jugalah. Sebab apa, 3 hari kan, masa tu panjang juga tu. Jadi kita harap cepat-cepatlah air tu akan. Rutin yang biasa kita buat hari-hari terpaksa dikurangkan seperti basuh baju lah. Sebab kita mesin basuh baju dah sebelum tak ada air ni, kita dah clearkan baju-baju apa yang patut dan kurangkan memasak, beli je di luar dan standby air mineral water kat rumah. Sementara itu, Air Selangor turut menyediakan 10 lori tangki dan 2 tangki tetap yang ditempatkan di kawasan terjejas. Lori tangki terbabit akan bergerak di blok taman yang memerlukan. Terdahulu, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, Air Selangor dalam kenyataan memaklumkan gangguan bekalan itu adalah berikutan kerja-kerja penambahbaikan dan penyenggaraan aset di loji rawatan air Sungai Rasa. Pelaksanaan kerja-kerja ini bakal menyebabkan gangguan bekalan air berjadual jam 9 pagi esok dan dijangka pulih sepenuhnya pada jam 1 pagi 11 Ogos. Hampir 7 juta ringgit dibelanjakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sepanjang Julai tahun ini bagi membantu asnaf dan masyarakat yang terkesan akibat musibah dan sebagainya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, menerusi catatan di Facebooknya berkata ia merupakan tanggungjawab dan amanah yang digalas agensi di bawah kementeriannya yang sentiasa cakna dengan kesusahan rakyat. Selain bantuan kepada asnaf dan golongan yang layak, agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bulan lalu turut membantu mangsa banjir di Baling Kedah. Susulan bencana itu, agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah digerakkan turun membantu menyalurkan sumbangan. Menurut Datuk Idris, daripada jumlah keseluruhan yang telah disalurkan, lebih 2 juta ringgit digunakan untuk program musaadah, manakala lebih 4 juta ringgit untuk Ar-Rahnu Business
dan Ar-Rahnu Care. Tambah Datuk Idris, beberapa program untuk manfaat rakyat turut dianjurkan bulan lalu, antaranya kempen pencegahan jenayah syariah 2022, seminar lelaki qawam peringkat kebangsaan, muzakarah zakat kebangsaan, majlis anugerah kelas agama dan fardu ain kafah peringkat kebangsaan dan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1444 Hijrah. Industri haji dan umrah berpotensi untuk berkembang ke peringkat lebih tinggi pada era pasca pandemik menerusi pameran pelancongan antarabangsa Umrah Haji kali ke-11 tahun ini. Menurut Setiausaha Agung Persatuan Bumi Putera AB Rahman Muhammad Ali, menerusi pameran yang menggunakan pendekatan business to business, pengendali umrah dan haji negara dapat mewujudkan jaringan perniagaan secara langsung bersama pemain industri di Tanah Suci. Juga mempamerkan hotel-hotel yang ada di Madinah dan Mekah kepada pengendali-pengendali umrah dan haji yang berada di Malaysia. Jadi ianya merupakan satu pertemuan yang kita harap setelah lama kita tidak melihat cahaya di hujung perjalanan ini. Dengan bermulanya endemik ini, pertemuan ini kita harap akan memberikan satu keyakinan kepada orang-orang yang nak mengerjakan umrah dan haji. Tambahnya, pameran tersebut bukan sahaja mampu memberi impak kepada industri pelancongan tempatan, malah juga Arab Saudi. Beliau ditemui pada majlis perasmian B2B Pameran Pelancongan Antarabangsa Umrah Haji 2022 hari ini. Pameran bertempat di ibu negara tersebut melibatkan penyertaan 100 syarikat agensi pelancongan dalam negara dan 47 syarikat dari Arab Saudi, merangkumi sektor perkhidmatan pengangkutan, perhotelan dan sebagainya. Bincang niaga kembali di era peralihan endemik terus bertahan dan berani mengorak langkah. Kami kembali memayungi anda bersama Bincang Niaga Revival 20 Ogos ini. Rebut peluang ini untuk bersiaran di Kaca TV dengan pakej promo ekstra, slot terhad, masa terhad. Daftar sekarang di www.tvalhijrah.com/bincangniaga atau imbas QR Code yang tertera. Tiga bersaudara jadi mangsa peluru Zionis. Alhamdulillah, bertemu kembali kita ke perkembangan luar negara. Kematian remaja Palestin Hamid Najim, 17 tahun dan 3 sepupunya hanya dibezakan 2 jam sebelum gencatan senjata dikuatkuasakan antara Israel dan Gaza. Peluru Zionis jatuh di kawasan tempat mereka bermain, hanya di seberang jalan rumah mereka di kem pelarian di Jabalia, utara Gaza. Selain Hamid, turut terbunuh Jamil Najm Ad-Din Naijin 4 tahun, Jamil Ihab Najim 13 tahun dan Muhammad 17 tahun. Berkongsi kepada media Al Jazeera, Ibu Hamid, Diana berkata, sebelum kejadian, anaknya takut untuk keluar bermain kerana bimbang dengan serangan Zionis. Namun, dalam tempoh 2 jam lagi gencatan senjata dikuatkuasakan. Hamid memberitahu untuk keluar selama 5 minit dengan sepupunya untuk bermain di seberang rumah mereka, iaitu di kawasan tanah perkuburan Fallujah. Namun, tidak lama kemudian, Diana mendengar bunyi letupan kuat dan terus mendapatkan anak dan 3 sepupunya. Malangnya, keempat-empat mereka maut terkena serpihan bom. Kisah Diana seakan sama dengan kebanyakan keluarga mangsa serangan tentera Yahudi itu. Israel dan kumpulan pejuang jihad Islam Palestin PIJ mencapai persetujuan gencatan senjata lewat malam Ahad selepas 3 hari serangan bertubi-tubi Zionis di semenanjung Gaza yang telah mengorbankan 44 rakyat Palestin termasuk 15 kanak-kanak, manakala 350 orang awam lagi cedera. Setakat ini gencatan itu masih dipatuhi walaupun dilihat longgar. Sementara itu, di tebing barat, 3 rakyat Palestin termasuk seorang pejuang kanan berpangkat komander terbunuh dalam serbuan yang dilakukan oleh Israel di sebuah rumah di Nablus. Dalam insiden itu, sekurang-kurangnya 40 orang lagi dilaporkan cedera.
Ibrahim An-Nablusi, 30 tahun, terbunuh ketika serbuan Zionis di rumahnya yang turut mengorbankan dua yang lain, Islam Sabuh dan Husin Jamal Taha, kedua-duanya berusia 32 tahun. Nablusi merupakan komander Brigade Syahid Al-Aqsa, iaitu antara kumpulan pejuang utama di Tebing Barat yang beroperasi di bawah parti pemerintah Fatah. Ketika pertempuran, Nablusi dikatakan enggan menyerah dan sempat dilindungi anggota pejuang lain sebelum terbunuh. Dalam pada itu, pertempuran dengan tentera Israel turut tercetus di beberapa bahagian lain di sekitar Nablus dengan sekumpulan penduduk Palestin hanya mampu melemparkan batu ke arah Zionis. Terkesan dengan serangan rejim Zionis ke atas Gaza, NGO Malaysia terus bertindak menghulurkan bantuan ke wilayah konflik itu. Terkini, Viva Palestina Malaysia (VPM) menghantar bantuan kecemasan bernilai RM250,000 ke Gaza. Bantuan kecemasan segera itu termasuk 6,000 liter bahan api yang telah diagihkan kepada hospital-hospital di Gaza. Bekalan bahan api kepada 4 hospital di Gaza itu membabitkan peruntukan sebanyak RM54,000. 4 hospital menerima bantuan kecemasan bahan api itu adalah Hospital Awam di Timur Gaza, Hospital Patients Friends Benevolent Society dan Hospital Al-Wafa di Gaza City serta Hospital Darussalam di Khan Yunis di selatan Gaza. Kesemua hospital ini menerima 1,500 liter bahan api untuk kegunaan kecemasan. Pengerusi VPM, Datuk Dr. Musa Nordin, memaklumkan bekalan bahan api itu antara bantuan kecemasan RM250,000 diluluskan VPM selepas Gaza diserang rejim Zionis minggu lalu. Selain bekalan bahan api, $20,000 digunakan bagi menyalurkan bantuan ubat dan keperluan perubatan, $5,000 bagi bantuan tunai segera kepada mangsa cedera dan $10,000 untuk bantuan makanan. Rejim Zionis Israel melancarkan pengeboman udara dan tembakan artileri menyasarkan kumpulan pejuang Palestin di Gaza, menyaksikan pihak terbabit melancarkan ratusan roket sebagai tindak balas. Sekurang-kurangnya 44 rakyat Palestin terbunuh, termasuk 15 kanak-kanak dalam insiden terkini di Gaza itu. Walaupun gencatan senjata bersyarat dicapai awal minggu ini dengan Mesir menjadi orang tengah, rakyat Palestin terjejas dilaporkan masih memerlukan bantuan. Di Korea Selatan, sekurang-kurangnya 7 terbunuh akibat banjir buruk di Seoul. Hujan lebat sejak semalam merupakan yang terburuk dalam tempoh 80 tahun. Hujan lebat yang mengakibatkan banjir itu telah menenggelamkan rumah serta kenderaan penduduk. Bencana itu turut menyebabkan bekalan elektrik terputus di seluruh ibu negara itu. Manakala banyak perkhidmatan kereta api bawah tanah di Seoul turut terganggu buat sementara waktu. Selain mangsa maut, 7 lagi dilaporkan masih hilang. Presiden Yoon Suk Yeol telah mengarahkan pihak berkuasa untuk memindahkan penduduk yang berada di kawasan berisiko tinggi dengan kadar segera. Setakat ini, daerah Gangnam yang terletak di bahagian selatan Seoul paling teruk terjejas. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.